اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Wajib percaya, ini percaya hati. Percaya ni terjemahan daripada iman. Iman adalah at-tasdiqul qalbi, membenar hati. Percaya sepenuhnya di hati. Dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dengan makna kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pendek, qada ketentuan azali. Qada ketentuan azali. Qada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan sekalian perkara pada sedia kala. Qadar perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Qadar adalah af'alullah. Qadar adalah af'alullah, perbuatan pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Bermula untung baik, yakni perkara baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu untung baik, iman dan ta'ah. Beriman seseorang adalah qada dan qadar Allah. Melakukan maksiat seseorang, berjudi, minum arak, berzina contohnya, qada dan qadar Allah. Dan ta'ah, iman dan ta'ah itu untung baik. Ta'ah ni melakukan ketaatan oleh seseorang, bersembahyang, berpuasa contohnya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat, iaitu untung jahat kufur dan maksiat. Kekufuran seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Melakukan maksiat oleh seseorang, contohnya berjudi, minum arak, berzina, merampok, mencuri, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita jelas, nyata di rukun iman yang keenam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Mana ketentuan dan perbuatan Allah? Perkara baik ketentuan dan perbuatan Allah. Wa syarrihi, perkara jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Muslim, wabil qadari kullih, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah kullih, sekaliannya adalah datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullum min indillah, kata oleh Muhammad Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala, datang daripada qada dan qadar Allah, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ini pegangan yang jelas nyata di rukun iman yang keenam. Adapun adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada perbuatan diri manusia sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang buruk, perkara yang tak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman yang keenam keluar dua pegangan. Yang pertama beriman dengan qada, yang kedua beriman dengan qadar. Jadi yang kelas-kelas yang terdahulunya kita bicara berkaitan dengan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Ketentuan azali. Kita sebut ringkas tadi, ketentuan azali. Allah qadim. Sifat iradah Allah qadimah, sedia kala. Allah, zat Allah sedia kala. Sifat iradah Allah sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada sedia kala. Dipanggil ketentuan azali. Comel tu, rekah pendek padan dah. Ketentuan dengan makna ketetapan keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Azali makna pada sedia kala. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada sedia kala, muwafaqah, seiring sebagaimana ilmu Allah yang mengetahui segala-gala pada sedia kala. Sifat ilmu Allah qadimah, sedia kala. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-galanya pada sedia kala. Jadi Allah menentukan sedia kala, Allah mengetahui sedia kala. Jadi ketentuan azali ni Allah menentukan sedia kala, muwafaqah dengan ilmu Allah mengetahui sedia kala. Allah menentukan sekalian perkara. Jelas, fahamlah kitanya. Allah telah menentukan sekalian. Menentu, menetap, memutuskan sekalian. Maknanya mubram lah. Apa makna mubram? Putuh dah segala-gala perkara. Ni hak kita bicara hak rukun iman yang keenam terlebih dahulu. Hak azali ni, hak ketentuan azali. Allah telah menentukan sekalian perkara sebagaimana Allah mengetahui sekalian perkara. Walaupun iradah ni sekalian perkara yang harus, ilmu mengetahui sekalian perkara wajib, perkara yang mustahil, perkara yang tu bicara kita tak mensentuh tu. Tapi kita sebut cara ringkasnya, Allah menentu sekalian perkara sebagaimana Allah mengetahui pada azal sekalian perkara. Sekalian. Ada mu'allaq, ada tergantung. Sekalian perkara mubram, putus. Ini mati molek ni. Di tajuk rukun iman yang keenam terlebih dahulu. Kena mati ni dahulu. Ada ni.
berkait dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah, saya akan bicara kemudian. Tetapi jelas nyata di tajuk rukun iman yang keenam, perkara jahat, qada dan qadar Allah pun boleh terpesong. Gelak gambar sungguh. Kita pergi pula kepada ketentuan azali. Allah yang bersifat iradah, muafakah dengan ilmu, telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Bukan begitu yang kita sebut? Betul? Tergantungnya kat mana? Ini cerita hak tajuk rukun iman yang keenam. Kalau perkara jahat, atau jelas nyata sangat-sangat. Hak ketentuan Allah segala-gala ni pun maknanya memang gitulah mulut kitanya. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Ada yang mu'allaq, ada yang tergantung. Kalau mu'allaq tergantung, belum lagi ditentukan, belum lagi diputuskan. Lepas tu macam mana dengar kita duk sebut Allah telah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara pada azal. Macam mana pula nak bicara bab ikhtiar dan usaha untuk memastikan kita ni berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah Jabariyah yang terpesong, semetelah pula bukan akidah Qadariyah yang lagi terpesong daripada akidah Jabariyah. Hak ni bicara suku ni, kita usaha ni. Hak jelas nyata perkara jahat atau sangat-sangat jelas nyata boleh terpesong. Habis ceritalah. Ni hak ketentuan azali, rukun iman yang keenam. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Mana telah memutuskan, selesai dah. Mubram, putus dah. Kemudian kita pergilah pula kepada putus dah, mubram dah, qada mubram dah. Kalau Allah tukar pula kemudian, Allah tukar pula kemudian, hak dia memutuskan, dia menentukan, lepas tu dia nak mengubah. Nak mengubah ketentuan Allah. Allah nak mengubah ketentuan Allah sendiri. Berubahnya ketentuan, Allah merubah ketentuan. Mana letak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana letak ilmu Allah? Ada ni. Macam kita menentu, menetap, memutuskan. Itu pun sebahagian laginya tergantung. Kita akan buat sama ada tergantung untuk kita sudah menetapkan dua jalan, dua pilihan, pelang A ke pelang B ke, ataupun kita nantilah kita mesyuarat akan datang, perkara tu kita bincang semula. Dan ada perkara yang kita telah putuskan sebulat suara dalam mesyuarat, tapi akhirnya terpaksa diubah. Kenapa? Di mana? Sebab ilmu kita jahil. Jadi kalau ketentuan Allah berubah, di mana sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketentuan Allah berubah dengan apa? Contohnya berubah dengan doa seseorang hamba. Doa seseorang hamba tu mari daripada mana yang nak merubah ketentuan Allah? Doa tu sendiri pun qada dan qada Allah dah. Ada ni. Doa tu sendiri qada dan qadar Allah dah. Berubah ketentuan Allah yang Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, berubah. Di manakah sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil sama sekali ketentuan Allah berubah. Mustahil sama sekali. Sebagian dari surah Qaf ayat yang ke-29, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Tidak diubah
akan keputusan di sisi aku. Allah tidak akan ubah keputusan, ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala azaliyah. Tidak akan diubah, akan keputusan aku. Tidak akan diubah. Mana keputusan azali, ketentuan azali. Ada situ. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Allah Ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Telah memadam oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak, dan telah menetap Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak, dan pada sisi Allah ada umul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Ni Allah memadam kehendak Allah, dan Allah menetap akan kehendak Allah, tidak diubah. Dan di sisi Allah ada umul kitab. Umul kitab ni setengah ulama ia pergi kepada Lauh Mahfuz. Umul kitab dia pergi kepada Lauh Mahfuz. Di sisi Allah ada umul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Itu pada setengah tafsiran ulama. Jadi ada yang putus mubrah, ada yang muallaq tergantung, bukan hak rukun iman yang keenam, hak ni hak azali, tapi hak catatan Lauh Mahfuz. Ada. Tetapi apa yang kalam catat di Lauh Mahfuz diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah uktub, catat olehmu. Allah perintah akan kalam, maka kalam pun catat sampailah kepada kiamat apa yang akan berlaku. Tapi apa yang kalam catat ada di ketentuan azali dan ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalam mencatat diperintah oleh Allah, Allah telah menentukan pada azal kalam akan diperintahkan mencatat. Dan Allah mengetahui pada azal kalam akan diperintah mencatat. Dan Allah menentukan pada azal kalam akan mencatat, ada hak mubram, ada yang mu'allaq. Dan Allah mengetahui pada azal kalam akan mencatat, ada yang mubram, ada yang putus, ada yang mu'allaq, ada yang tergantung. Mana hak catatan Lauh Mahfuz ni pun masuk di bawah ketentuan azali. Sebab segala yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah. Jadi catatan Lauh Mahfuz oleh kalam ni pun qada dan qadar Allah. Semuanya datang dari ketentuan dan perbuatan Allah. Kalam mencatat itu hanya pada zahir. Kalam makhluk tak bekas sama sekali. Berlakunya catatan qada dan qadar Allah. Kemudian yang tergantung tu berlaku hak mana satu. Itulah hak azali telah menentukan mana yang akan berlaku. Dan catatan Lauh Mahfuz yang tergantung, yang terubah tadi, Allah telah mengetahui segala pada azal. Faham tak ni? Kita bicara hak catatan kalam di Lauh Mahfuz, tak lari daripada qada dan qadar. Sebab sekalian perkara yang berlaku qada dan qadar. Kalam mencatat, Allah telah menentukan pada azal, Allah mengetahui pada azal. Berlakunya catatan, itulah perbuatan af'alullah Subhanahu wa taala, makhluk tak bekas sama sekali. Jadi catatan yang mubram ke mu'allaq ke telah ditentukan oleh pada azal. Tapi yang mu'allaq tergantung mana yang akan berlaku, sebagaimana yang Allah Taala tentukan pada azal, sebagaimana yang Allah Taala mengetahui pada azal. Jadi makna tergantung hanya di catatan Lauh Mahfuz saja. Tapi di iradat, di ilmu Allah, mana yang akan berlaku, segala-gala telah
ditentukan oleh Allah, telah diqadakkan oleh Allah, yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Macam mana? Hak catatan Lauh Mahfuz ni tak lari daripada hak rukun iman yang keenam. Bukan asing, sebab sekalian yang berlaku qada dan qadar. Termasuk kolam mencatat yang diperintah oleh Allah tu pun qada dan qadar. Ada catatan yang mubram, qada dan qadar. Ada catatan yang muallaq yang tergantung, qada dan qadar. Berlakulah antara hak tergantung tadi. Itulah qada dan qadar pada azal rukun iman yang keenam. Tak lari daripada rukun iman yang keenam. Tapi nak ceritanya tergantung hanya pada catatan Lauh Mahfuz. Apa yang akan berlaku? Sebagaimana qada Allah pada azal, iradah dan ilmu. Itu je. Setakat tu je kita faham, kita pegang. Tetapi kalau kita faham molek-molek, pegangan, semua orang ada pegangan. Ada ni. Orang beriman ada pegangan. Orang kafir ada pegangan. Pegangan kafir dia tu lah. Sanggup mati mereka mempertahankan pegangan kafir mereka. Orang berilmu ada pegangan. Orang jahil ada pegangan. Orang berilmu pegangannya berlandaskan pada ilmu Al-Quran dan hadis. Orang jahil berpegang berlandaskan kepada akal fikiran. Bila berlandas pada akal fikiran ialah perkara jahat, bukan qada dan qadar. Walaupun jelas di rukun iman yang keenam, perkara jahat, qada dan qadar. Ada ni. Kalau ilmunya tak jelas, tak nyata pun ada pegangan. Pegangannya macam mana? Kalau ilmu tu tak jelas, tak nyata. Kalau ilmu kita jelas dan nyata, siapa tahap tahqiq, kejak, jelas, cerak, nyata, sahih, hak rukun iman yang keenam, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Maka bila timbul ketentuan yang tergantung, dia pun faham hak tu bukan hak azali. Tapi nak cerita, hak biasa sebut kitab Tauhid Sifat 20 ke, kitab Faridatul Faraid. Hak terbarunya kitab, hak terbarulah kitab Al-Misbahul Munir. Yang mana jalanannya tak larilah daripada jalanan Faridatul Faraid. Mana kalau kitab Faridatul Faraid, kitab yang ranking nombor 1. Di Fotoni ke, di Malaysia ke, nombor 1. Lengkap di dalam tu pembicaraan ke-6 rukun iman. Dan pembicaraan rukun iman yang ke-6 panjang di bawah tajuk pembicaraan sifat yang ke-8, sifat iradah. Pun tidak dibicarakan hak qada yang muallaq yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Nak mengaji hak catatan yang tercatat di Lauh Mahfuz ni kena ambil kitab macam kitab Aqidatun Najim, kitab besar-besar. Kitab kecil-kecil tak ada. Faridah ke, Al-Misbahul Munir ke, Baqarah ke, Taqribul Ikhwan ke, Bidayatul Hidayah ke, tidak ada. Dia tidak bicara hak berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Tapi sebelum ni saya pernah sebut satu buku sekolah budak yang umur 6 tahun sudah didatangkan hak muallaq, hak mubram, hak muallaq. Tapi diletak di bawah tajuk rukun iman ke-6, bukan tajuk Lauh Mahfuz. Rukun iman yang ke-6, ketentuan azali dan pelaksanaan ketentuan.
Ketentuan azali dan pelaksanaan ketentuan. Pada ni. Walaupun tajuk di atas dengan susunan di bawah tu lagi dah. Sebab tajuk di atas tu beriman dengan qada dan qadar. Jadi qada lah ketentuan azali. Sampai di bawah qadar ketentuan azali. Qada pula jadi pelaksanaan ketentuan. Jadi hak tajuk dengan tajuk besar, lepas tu dia pecah bawah tu dua. Tu pun lari dah. Di bawah betul terus bicara berubah dan tidak berubah. Hak bicara di bawah azali. Bicara di bawah azali. Bukan luh mahfuz. Berubah tidak berubah. Saya lupa nak bawa. Saya patut stick, saya lupa nak bawa. Dia hanya buat gambar. Dia ada gambar pengantin, mungkin jodoh. Dia ada gambar mayat, mungkin kematian. Dia ada gambar padi, mungkin rezeki. Ini saya yang dia tak tulis, dia sendiri buat gambar je. Sebab budak-budak je ni. Dia ada gambar orang minta sedekah, mungkin untuk nasib barangkali, wallahu a'lam lah. Yang berubah, yang tak berubah. Yang tak berubah tu gambar mana? Saya tak ingat dah. Dia berubah, ada gambar di bawah. Tidak berubah, ada gambar di bawah. Tapi di bawah tajuk rukun iman ke-6. Ajar ke budak-budak umur 6 tahun. Kita belajar kitab Jawi Faridatul Faraid. Belajar kitab Jawi Al-Misbahul Munir. Pun tak bicara pun ketentuan yang berubah. Ni budak umur 6 tahun. Dibicara dah ketentuan yang berubah di bawah tajuk rukun iman yang ke-6. Akhirnya yang berubah tu naik kepada hak azali. Balik awal. Balik awal. Balik awal. Hak azali ni berubah. Di mana ilmu Allah kalau azali berubah? Berubah dengan apa? Dengan doa. Doa tu qada dan qadar. Mustahil sama sekali tentu Allah berubah dengan umpama doa yang baharu. Hak azali. Cara azali. Tapi dalam buku tu diletak. Berubah tak berubah? Di bawah tajuk rukun iman yang ke-6. Tidak ada tajuk luh mahfuz di situ. Dan tidak ada tajuk suhuf malaikah. Kita akan bicara suhuf malaikah. Kemudian sebagaimana saya pernah baca dah sebelum ni, pendidikan Islam tingkatan 3, dia ada tajuk qada dan qadar di muka 113. Jadi qada itu dia pecah dua, qada mubram, qada muallaq. Qada mubram maksudnya ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contoh, bangsa jantina seseorang yang telah ditentukan tidak akan berubah. Dia datangkan ayat saya baca tadi, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Surah Qaf ayat yang ke-29. Kemudian qada muallaq, ketentuan Allah yang berubah. Ketentuan Allah mana? Kita kalau bicara ketentuan Allah, sebab tajuk dia adalah rukun iman yang ke-6. Muka surat 111, pelajaran ke-14, beriman dengan kepada qada dan qadar. Jadi bicara berkaitan dengan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Tiada di sini rasanya bicara bab luh mahfuz. Jadi qada yang mubram, ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contoh, bangsa, lahir kita bangsa Melayu contohnya. Dan jantina, lelaki ataupun perempuan, telah ditentukan dan tidak berubah. Kenapa jantina tidak berubah? Kalau kita nak
Dia yang tergantung di Lauh Mahfuz ni, kita tak boleh, benda gaib. Macam mana kalau ibu bapa sentiasa berdoa nak dapat anak lelaki ataupun perempuan? Contohnya, lelaki belaka minta perempuan pula, perempuan belaka minta lelaki pula. Berdoa pula di tanah haram Mekah Madinah. Berdoa. Kenapa tidak berubah? Kalau hak mu'allaq di Lauh Mahfuz kan qada berubah dengan doa kan? Kalau kita berdoa, kenapa jantina tidak berubah? Hak di Lauh Mahfuz. Macam mana di Lauh Mahfuz? Contohnya, berdoa. Kalau tidak berdoa, kalau kita katalah, ini benda gaib ni, jangan duk tanya saya pula tengok bila. Punaranalah. Ni benda gaib, contoh. Tergantung ni contoh, tergantung. Kalau kita kata tidak berdoa, maka anaknya lelaki belaka. Contoh. Yang keduanya berdoa, lelaki akhirnya Tuhan ubah, hak akhir sekali Tuhan jadi perempuan. Ubahlah tu. Tapi lelaki kemudian jadi perempuan, hak terakhir bosu tu, itulah ketentuan azali. Tapi kenapa jantina tidak berubah kalau kita berdoa? Kemudian ditulis qada mu'allaq, ketentuan Allah yang berubah kepada ketentuan yang lain, bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Hamba usaha akhirnya berubah. Dan usaha hamba tu bukan qada. Power usaha hamba ni. Ketentuan Allah pun bukan gogeh, berubah terus. Itu nak hurah macam mana? Ketentuan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bolehlah hurah. Ni antara mengajar lah pula hurah. Ini ilmu tauhid ni. Ini ilmu tauhid. Orang nak mengajar kena mahir. Tak mahir, tak boleh mengajar. Kita nak belajar ni pun haram. Belajar ilmu tauhid, ilmu usul dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Haram kita belajar. Jadi kalau tulis di sini ketentuan Allah yang berubah, yakni ketentuan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Boleh tak apa ni? Qada asal sakit. Qada yang berubah sembuh. Dia letak di tengah tu asbab doa. Doa ni merubah daripada sakit pada sembuh. Ada ni. Dia sakit dia berdoa jadi sembuh. Mana berubah? Jadi kalau kita nak letak hak mu'allaq, hak Lauh Mahfuz, tidak berdoa, sakitnya sampai ke mati. Berdoa, sakitnya berubah. Dia pun berdoa, sakitnya berubah. Sakitnya jadi sembuh, berubah kepada sembuh. Jadi sakit, berdoa, sembuh. Itulah ketentuan azali, itu je. Ini tak editi sangat hak mu'allaq ni. Dia tak lari daripada yang lari pada hak azali. Jangan hak qada asas sakit hak azali tapi tiba-tiba berubah. Kemudian kerana doa tu mustahil sama sekali kalau hak azali. Sebab hak azali ketentuan qada Allah ni kan saya mati di ilmu sokmo kan. Mati di ilmu sokmo. Sebab apa? Sebab satu, ilmu mengetahui segala-gala. Iradah menentukan segala-gala. Bila Allah mengetahui segala-gala, lepas tu kalau berubah ilmu Allah di mana? Lepas tu hak didatangkan hak qada mu'allaq ni, ayat saya baca tadi. Yamhullahu ma yasha'u yusbi wa indahu umul kitab. Kemudian didatangkan pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaruddu qada ila du'a wa la yazidu fil umri ila albir. Tidak menolak ketentuan Allah melainkan doa dan tidak menambah umur seseorang melainkan amal kebaikan. Mana ni? Hak Lauh Mahfuz belaka ni. Dia berdoa maka daripada sakit kepada sembuh. Daripada anak
lelaki belaka, jadi Tuhan wilah perempuan yang terakhir ke contohnya. Ubah tu. Tapi apa yang berlaku tu, daripada hak kata sakit, berdoa, kemudian sembuh, daripada anak lelaki belaka, doa, basuhnya boleh perempuan, itulah hak azali, qada dan qadar. Sebab sekilang tu qada dan qadar. Hadis yang lain pula, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Samalah juga. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu saja. Macam mana? Ini atas huraian lah, wallahu alam lah. Sebab sini tak ada ayat Lauh Mahfuz, tidak ada. Tidak ada ayat Lauh Mahfuz. Lepas tu macam mana kita ni berdoa, berusaha ke tidak? Berdoa tu ibadah. Berusaha tu perintah Allah. Terlintah di hati, memilih hati serta berdoa, qada dan qadar. Terlintah di hati, memilih di hati, kemudian berusaha, qada dan qadar. Tu je lah. Lepas tu kita macam sekarang lah, kita berdoa ke tak? Sentiasa berdoa. Itu qada dan qadar. Itu ibadah. Itu sahaja. Ada ni. Kita berusaha, kita buat kebaikan, kita hubung silaturahim. Hak berlaku pada kita. Sebab apa? Sebab taat seseorang qada dan qadar. Kalau seseorang berdoa pun tidak, ketaatan pun tidak, maksiat semata-mata, perkara yang jahat, qada dan qadar. Itu je lah. Sebab tu terkadang kita nak sebut ini catatan Lauh Mahfuz. Bukan. Catatan azali. Saya pernah dengar ni. Catatan azali. Catatan ni kolam yang mencatat. Malaikat yang mencatat di suhuf malaikat. Tu catatan. Siapa yang mencatat? Kolam yang mencatat. Di Lauh Mahfuz, malaikat yang mencatat di suhuf malaikat. Tu catatan azali nyukuk mana? Kolam baharu, Lauh Mahfuz baharu. Ni kolam baharu, Lauh Mahfuz baharu, malaikat baharu. Catatan azalinya timbul kok mana pula? Ada ni. Satu. Saya pernah terdengar catatan kolam di Lauh Mahfuz yang azali pula dah. Itu sama macam lebih kurang tadi lah. Sama macam lebih kurang tadi. Catatan azali. Ni panjang sikit. Catatan kolam di Lauh Mahfuz yang azali. Jadi tak boleh nak beza antara azali, hak rukun yang kenal, dengan catatan Lauh Mahfuz, catatan di suhuf malaikat. Itu baharu. Allah memerintah qalam mencatat apa yang akan berlaku sampai kiamat. Ketentuan azali tidak ada penghujung sampai ke syurga neraka yang tidak ada penghujung. Itulah qada azali, tak ada penghujung qada azali. Catatan Lauh Mahfuz hanya setakat kiamat. Qalam mencatat di Lauh Mahfuz, kemudian malaikat katib dipanggil. Katib, malaikat yang mencatat. Kiraman katibin, malaikat ini dia mencatat. Katib ni ada 3 malaikat. Malaikat katib, malaikat yang mencatat. Katibun, malaikat mencatat ni ada 3. Yang kita duk sebut semua malaikat yang mencatat amal kebaikan, kejahatan seseorang di dunia. Itu satu. Itu kiraman katibin tu, malaikat yang mencatat. Yang bersifat dengan raqib dan atid. Raqib atid itu sifat kepada katib tadi tu.
Raqib atid, memelihara dan menjaga. Itu sifat kepada kiraman katibin. Bukan nama malaikah tu. Itu katib yang pertama. Katib yang kedua, malaikah yang mencatat daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf helaian malaikah yang diserahkan kepada malaikah yang memerintah alam. Tiap-tiap tahun mereka akan catat dan serah pada malaikah yang tasarruf pada alam, yang mengatur alam. Ini cerita asbab belaka ni. Semuanya makhluk Allah yang berlaku qada dan qadar. Katib, malaikat mencatat yang ketiganya, malaikat yang mencatat daripada suhuf malaikah. Akan catatan yang diletak di bawah arash. Ini ada 3 katibun, 3 malaikat yang mencatat. Tapi masyhur kitanya malaikat kiraman katibin. Malaikat yang mulia yang mencatat ni, catat kebaikan, kejahatan seseorang. Itu satu di dunia. Dan malaikat yang mencatat daripada Lauh Mahfuz akan barang yang ada di suhuf malaikat, yang diserahkan untuk mentadbir alam, mengatur alam tiap-tiap tahun. Ini disebut kata Lauh Mahfuz dan juga suhuf malaikat. Lauh Mahfuz dicatat oleh qalam, suhuf malaikat yang mencatat. Di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikat ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Yang mubram sekalipun boleh terubah. Mubram hak putuh ni contohnya, dia akan ditimpa satu benda. Ditimpa batu contohnya lah. Tapi dengan doa dia, dengan amal kebajikan dia ditimpa juga batu. Tetapi batu tu jadi pecah sebelum kena dia. Maka tak memudaratkan dia. Ada ni. Hak mubram tu, hak putus. Dia akan kena batu atas kepala. Paruhlah dia ni. Tapi dengan doa dia, dengan amal kebajikan dia, dia akan kena juga batu tu. Tapi batu tu sebelum kena dia tu, dia apa? Kelecah, cerah, pecah. Tak kelecah tau. Mana kelecah tu macam apa? Cerah. Jadi kena batu, tak berubah kena batu, mesti kena batu. Tapi batu tu jadi hancur sebelum kena dia, maka tak mudaratlah dianya. Hak tu orang tu. Tapi dia ni Lauh Mahfuz dan suhuf malaikat. Di azalinya macam mana? Begitulah azalinya. Dia akan kena batu yang pecah, yang bercerah terlebih dahulu. Sebab apa? Segala-galanya qada dan qadar. Itu je. Tak payah mana sebenarnya, tak molek je. Kita bicara rukun iman kenal, hak azali. Ketentuan azali. Iradah, muwafaqah dengan ilmu, mati molek. Boleh turun kepada catatan Lauh Mahfuz, turun kepada suhuf malaikat. Suhuf ni helaian yang malaikat catat, yang malaikat akan takbir alam. Catatan ni tiap-tiap tahun. Malaikat akan mencatat tiap-tiap tahun untuk tasarruf alam dengan apa yang akan berlaku. Sebab ada malaikat yang mudabbir, yang mengatur perjalanan alam, tugas malaikat. Tapi malaikat sebagaimana manusia, makhluk tak berlaku sama sekali. Yang berlaku ni tasarruf, memerintah alam tu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca buku tingkatan 3 tadi tu, atas huraian lah pula macam mana. Wallahu alam lah. Kemudian hok kata buku budak umur 6 tahun tu, tu memang sangat-sangat tidak sesuai lah. Lepas tu letak pula hanya setakat bergambar, berubah tidak berubah, letak di bawah tajuk. Atasnya rukun yang kenal, tak ada huraian dah. Rukun yang kenal beriman dengan qada dan qadar. Di bawah tu berubah. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan, begitu je. Lepas tu berubah tak berubah, ibu mari gambar. Begitu setakat tu je. Tapi boleh buku di Johannam sudah didatangkan hak mu'allaq, hak di Lauh Mahfuz. Itu wallahu alam. Mana? Ni anak-anak kita belaka ni. Cucu-cucu kita belaka ni.
Anak-anak kita belaka, cucu kicik kita belaka, kena kemah molek lah. Kena pastikan molek, kena tanya molek, kena usul molek. Jangan apa ni? Jangan buat dah tahu gitu, semayang tak tinggal, bagus budaknya, tetapi macam mana keadaan akidah dia, pegangan dalamang ni. Apabila dalamang ni kok, alah, kita tak tahu, faham tak ni? Maka kita kena apa ke? Kena usul selidik. Mana usul selidik mungkin. Kena buat ni lah, beri kertas ke apa ke, usul selidik tu, bagi kertas tu. Tak apa kita tanya, kita usul molek lah. Bab ini apa? Bab ini bab usuluddin, pegangan rukun iman yang ke-6. Tak ada ni, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali rukun iman yang ke-6. Perbezaan antara rukun yang ke-6, ketentuan azali dengan catatan Lauh Mahfuz dan catatan di suhuf malaikat. Jadi insya-Allah lah minggu depan kita masuk pula kepada perkara jahat, kufur dan maksiat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itulah ilmu asas fardu ain, ilmu tauhid yang pertama tu. Wallahu a'lam akhir zaman. Tapi bila belajar kemudian, maknanya faham. Tak ada payah pun, begitu je. Begitu je lah. Lepas ni perkara gaib, bukan kita sekarang ni di suhuf malaikat itu perkara gaib. Di Lauh Mahfuz perkara gaib, di iradah ilmu Allah azali, tu malaikat pun dah tahu. Baiklah kita kata hak di bumi, budak yang dilahirkan, bukankah telah dicatat oleh malaikat 4 perkara ketika umur 4 bulan? Wa yu'maru bi katbi 4 kalimat, bi katbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Malaikat catat di budak ni. Malaikat catat ni sebagaimana hak azali, sebagaimana hak Lauh Mahfuz. Kalau mubrang lah, kalau putus, kalau mu'allaq lah. Hak di budak hak umur 4 bulan kemudian lahir. Boleh scan. Boleh CT scan, ada CT scan. Boleh MRI. Nak cek apa yang malaikat catat. Pun gaib. Ni sama telah hak suruh malaikat, sama telah hak Lauh Mahfuz, hak di iradah ilmu Allah dak bicara artinya. Maknanya kita faham saja, kita berpegang. Lepas tu kita berdoa macam kita sekarang. Allah atur macam mana kepada kita. Masalah kita buat kebajikan atau tidak, macam mana sekarang Allah Ta'ala atur kepada kita. Kita hubung silaturahim atau tidak ni. Sebab akan diluaskan rezeki bila hubung silaturahim, akan dipanjangkan umur bila hubung silaturahim. Macam mana Tuhan berlaku pada kita sekarang? Faham tak ni? Kemudian luas tak rezeki, itulah hak qada qadar, hak azali. Qada azali dan qadar apa yang Tuhan berlaku kepada kita sekarang. Sudah persoalan, aku nak doa ni. Jangan, kita berdoa sebagai hamba. Yang pastinya sudah dikurniakan kepada kita pahala berdoa. Itu sah dah dapatnya. Apa yang kita minta tu macam mana? Serah kepada Allah. Yang pastinya kita berdoa, kita boleh dah bahagian pahala, upah boleh dah. Sebab kita sebagai hamba. Salah situ. Kita hamba kan? Ilmu nombor 1. Pertama sekali ilmu pegangan untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Panjang. Nak jaga masa sokmo tu. Sebab kitab pertama 40 minit gitu. Kitab kedua 40 minit, kitab ketiga 20 minit. Kemudian hari ni setakat dua kitab dia lah. Mungkin saya berhenti awal sikit lah. Mungkin dalam 10-20 tu mungkin saya berhenti dah.
Sebab ada program yang tak dapat dielokkan. Ada program yang tak dapat dielokkan. Jadi saya rutinkan awal sikit dalam 10-20. Saat ni pun ada orang telefon tu nak tanya siapa ke tak siapa. Tak siapa juga. Dan 10.30 siapalah. InsyaAllah kata 10.30 siapa. Kita berhenti sini 10-20. Itulah insyaAllah. Ini kita Bidayatus Sibyan muka surat 17. Kita baca semula daripada awal kita baca melepasnya. Baris yang ke-15 daripada atas. Surat 17. Baris yang ke-15 daripada atas. Faslun, ini suatu ceraian. Bermula syarat qiyam, syarat berdiri. Iaitu syarat qiyam membetuli akan tulang belakang ni. Betul tulang belakang. Macam sebut dah minggu lepasnya, dia betul tulang belakang adalah sunat hai'ah. Tapi dia panggil betul tulang belakang ni sekurang-kurangnya terhasil rukun qiyam. Kedudukan kita lebih hampir daripada tegak qiyam dengan sekurang rokok. Kita tunjuk dah minggu lepas kan. Rokok yang sempurna seumpama ni. Congek atas sikit, ulu tangan, tapak tangan sampai di kepala lutut sudah terhasil sekurang rokok. Jadi congek ke atas dia panggil. Makruh ni. Tapi sudah terhasil rukun rokok. Kalau rokok seumpama ni terhasil sunat hai'ah. Rokok seumpama ni terhasil rukun. Rokok seumpama ni terhasil sunat hai'ah. Lepas tu rukun terhasil ke tak? Rukun terhasil lah juga, campur dengan sunat hai'ah. Kalau duduk gini, rokok hanya dapat pahala rukun, pahala sunat hai'ah tak dapat. Kalau duduk gini, boleh pahala rukun rokok dan boleh pahala sunat hai'ah. Di sekongkong rokok seumpama ni. Jadi berdiri seumpama ni. Bubuh tengah. Kalaulah sama tengah antara tegak berdiri dengan sekongkong rokok, tak panggil berdiri lagi, tak panggil qiyam lagi. Tak panggil qiyam lagi. Mana lepas kata sikit je, dia panggil berdiri dah. Setara ni panggil berdiri dah ni. Tapi makruh berdiri seumpama ni. Tapi sah dah, memada dah rukun berdiri. Setara ni. Pada ni. Tegak molek berdiri tu sunat hai'ah. Tegak berdiri tu sunat hai'ah. Sekurang-kurang berdiri. Tadi cerita sekurang-kurang rokok, begini. Rokok yang comelnya, ni dapatlah sunat hai'ah. Sekurang-kurang berdiri begini. Condong ke hadapan. Tegak berdiri, comel lah. Dah terhasil lah sunat hai'ah. Kalau berdiri seumpama ni, sah rukun berdiri. Memada rukun berdiri. Tapi hukumnya makruh. Makruhnya apa? Makruh tak dapat pahala berdiri tegak. Bukan tak dapat pahala rukun berdiri. Faham tak ni? Rukun berdiri tu tak dapat pahala sebab sudah terhasil rukun berdiri. Tapi makruh, bukan makruh tak dapat pahala rukun berdiri. Tak dapat pahala hak hai'ah tegak berdiri tu. Ini cerita orang yang sehat lah. Cerita orang sehat. Jangan duk muskil pula dah saya macam ustaz sakit pinggang. Contohnya. Berdiri tu jadi mula-mula tu bolehlah laginya. Lama-lama dia pun akan jadi. Jadi jadi jatuh. Cuma Allah Alam tu atas masing-masing. Cuma kadang-kadang kita tengok muskil tapi iyalah. Kalau berdiri biasa ni, sedap masa bercakap, tak ada kata jadi tunduk ke depan tubuh dia. Kalau sembahyang kok lembek tunduk ke depan. Ini pesen mana ni? Wallahu alam lah. Takut masa bercakap tu tenaga dia jadi kuat, semangat. Wallahu alam. Dia tanya, kenapa jadi tunduk sangat ke depan tu? Sakit pinggang. Tapi begitulah sentiasanya sembahyang.
Tapi kalau berdiri boleh bercakap lamanya, 5 minit 10 minit boleh bercakap dan berdiri, tegak molek-molek ada. Tak kata masa bercakap tu dah lama gendoh. Dah. Itu wallahu a'lam. Kadang-kadang tabiat. Sebab dia kadang-kadang orang ni daripada awal tu tak betul dah. Tak betul. Dia tak betul ni macam budak-budak, macam budak-budak malas. Budak-budak malas semuanya dia berdiri macam mana? Ngokor duduk kan? Malas macam budak malas. Lepas tu siapa ketua lah ngokor jadi orang tua malas. Ada ngokor. Jadi apa? Tewing je nampak. Budak tewing. Tewing pada tewing. Jadi macam telling lain. Tewing apa? Biarlah. Jadi tapi masalah kalau dia tu masalah tulang ke tu atau tak bercara tu keuzuran. Maknanya kalau dalam keadaan lain tegak, dalam keadaan sembahyang dia jadi tewing itu lah. Sebab apa tu? Perangai budak-budak tu. Budak-budak sembahyang macam mana? Kita. Tapi daklah hak ni saya buat contoh nampak telajak sangat. Jadi gitu. Ngokor jadi lepas tu jadi sengit. Tak boleh nak betul. Dia sunat ni betul molek. Tulang belakang tu sama. Mana kalau kata sah agak, kalau macam hak betul-betul ada latihan macam apa panggil? Macam askar baris kan? Askar baris kan dia ada. Dan kan sebenarnya gitu juga kan banyak ada garisan sah kan? Garisan sah ada. Askar baris tu tak ada garisan, kan ada garisan di tumit dia. Askar baris tu kan ada tak garisan? Tak ada. Dia kata sebenarnya ada garisan ke tak? Ada. Dah kenapa depan belakang? Ni nak kena pinyak cari otang pedah. Mana kaki ayah haji hok ke depan, hok ke belakang biar bilu gitu. Balik rumah. Mana abang haji apa bilu tu mi Allah siapa duduk belakang tak tahu dia bedah gitu. Dah kaki garisan soh comel dah ada. Ikut suka dia nak berdiri. Mana hok terlatih askar ni tak ada garisan pun. Tengok macam mana. Sama lah kita sembahyang. Soh ni garis straight. Lepas tu tubuh tegak masing-masing. Hok ada condong tu orang tua dah hok uzur. Apa dah ni? Kemudian bila tubuh tegak tubuh, kita disunatkan tengok tempat sujud. Maka tengkok kita sunat tunduk ke hadapan. Mata tengok tempat sujud. Belakang tegak, tengkok yang tunduk. Bukan kerana nak tengok tempat sujud, dia pun tundukkan tulang belakang, bukan tundukkan tengkok. Makruh hukumnya. Jadilah waktu tua ni kadang-kadang dia bagus. Ustaz kalau ada ustaz nak tegur apa-apa, tegur ustaz tak apa dah kenapa haji semayang duduk ke depan, haji sakit tulang belakang ke? Dah apa tu? Dah kan nak tengok tempat sujud kan? Tengok tempat sujud, tundukkan tengkok, bukan tundukkan tulang belakang. Tundukkan tulang belakang tidak tegak, hukumnya makruh. Tulang belakang kena tegak. Ada ni. Tapi bukan waktu tegak macam askar tu. Tegaklah. Tegak yang sederhana tegak. Lepas tu kalau tegak, kalau tengkok pun tegak, jadi tengok dinding. Maka tengkok tunduk. Tengok tempat sujud. Ada ni. Tengok tempat sujud. Mata sunat buka, jangan pejam. Makruh pejam mata. Melainkan kalau ada gambaran-gambaran, corok-corok yang boleh melalaikan kita daripada sembahyang, boleh tidak dimakruhkan kita pejam mata. Tapi corok-corok gambaran-gambaran yang ada di tempat sujud kita tu, mari mana? Kita yang pikul bawa, duk galah atas bau. Pada ni? Corok-corok gambaran-gambaran yang ada di tempat sujud yang menyebabkan khusyuk kita terganggu, maka tidak dimakruhkan kita pejam mata. Tapi corok gambaran tu siapa yang bawa? Kita yang pikul bawa. Mana sejadah kita tu lah dengan gambar macam-macam gambar ada. Ustaz
Dadah tu Mekah. Mekah apa? Tiba tengok made in China. Mekah ke mana? Made in China tu. Bukan made in China tu. Sejadah. Mana Mekah? Oh, beli Mekah. Beli Mekah. Dah ni. Kita yang bawa corok gambar tu. Mana mata tengok tempat sujud dengan bahu tundukkan tengkok kita. Jangan kehadapankan belakang kita, jangan. Belakang, tulang belakang dia kena straight. Tulang belakang dia kena straight. Jangan. Jadi membetulkan tulang belakang ni, mana betul tulang belakang ni kongkang beginilah. Ni terhasil dah rukun, berdiri tapi makruh, anaknya tegak. Dan jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu, bersandar dia. Oh, malah lah ni dia bersandar sandal dinding. Malah. Atau dengan berpegang ia atas sesuatu, atau dengan dipegang orang akan dia sekalipun, memadalah ia, memadakalah berdiri. Dia berdiri, dia sandar. Jangan dia berdiri je, dia sandar. Ataupun dia berpegang, ataupun dipegang oleh orang sah rukun berdiri, tapi bersandar tu hukumnya makruh, berpegang hukumnya makruh. Ni cerita orang segar. Orang uzur kita bicara lain pula. Dia orang segar. Malah hampir lama dia pergi sandal ke dinding sandar. Sandar sungguh-sungguh ni. Siapa peringkat dia sandar tu, kalau tiang tu dialih, jatuh dia. Tu sandar sungguh-sungguh sekalipun. Bila tiang tu dialih, tak ada siapa nak alih tiang, siapa boleh alih tiangnya. Alih tiang utuh bangunan tu. Dia sandar bukan sandar sikit, sandar sungguh-sungguh. Maknanya juga tak ada tiang tu terbalik dia. Sekalipun sah rukun berdiri tapi makruh. Ni bicara orang yang segar. Macam mana pula kalau berpegang ataupun dipegang oleh orang, kerana tanpa berpegang, tanpa dipegang, dia tidak kuasa berdiri. Itu bicara lain. Itu bicara lain. Tanda ni. Dia beginilah. Dia lepas tu dia akan masuk kepada jika tiada kuasa ia berdiri. Ni ada. Macam sikit. Dan jika tiada kuasa ia seseorang berdiri betul. Tak nak berdiri betul, ni dia uzur. Maka wajib ia berdiri qada sehabis-habis kuasanya. Hak saya sebut minggu lepas tu. Orang yang tulang dia bongkok tu. Jadi bongkok dianya. Macam nak rokok dah. Berdiri sekadar-kadar kuasa. Biarlah. Dalam keadaan bongkok ke hadapan sekalipun. Boleh dipergi kepada dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali seperti hasil baginya dengan dia berdiri masyarakah yang sangat, yang menghilang ia akan khusyuk dan hudur hati, atau takut ia akan jatuh ke dalam laut atau karam, atau berpusing-pusing kepalanya, atau takut keluar kencingnya bagi orang yang selisih bau, atau keluar bawasirnya bagi orang yang basur, dan yang umpama keduanya, maka hendaklah ia sembahyang duduk. Inilah hidayah tu sibyan. Sebut sama kan, petunjuk bagi orang baru belajar. Ni orang belajar ni. Ni orang belajar. Jikalau tiada kuasa berdiri, tiada kuasa ni macam mana dia cerita. Dia ada taswir gambar tiada kuasa tu macam mana. Tapi kita bicara hak kuasa dahulu. Dia berdiri rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Adapun berdiri pada sembahyang sunat, hukumnya sunat hai'ah jua. Kuasa sekalipun boleh sembahyang duduk, tapi kalau sembahyang duduk pahalanya separuh. Pahalanya separuh daripada pahala orang sembahyang berdiri pada sembahyang sunat dalam keadaan dia kuasa. Tapi kalau dia tidak kuasa, maka sembahyang sunatnya dah kena duduk, samalah pahala seperti orang sembahyang berdiri.
Hak ni hak kata orang semai sunat, dia semai duduk, pahala separuh daripada orang semai berdiri, itu bagi orang yang sembahyang sunat duduk dalam keadaan dia kuasa berdiri. Dalam keadaan dia kuasa berdiri. Hak Nabi kata man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im. Sesiapa yang solat dekat hal duduk, maka baginya pahala separuh daripada pahala orang semai berdiri. Orang semai duduk boleh pahala separuh ni, orang semai duduk pada semai sunat dalam keadaan dia kuasa. Adapun kalau dia semai duduk pada semai sunat sebab dia tidak kuasa, boleh pahala sepenuhnya, bahkan lebih banyak pahala daripada orang yang semai berdiri hak kuasa, sebab dia uzur pun dia sembahyang juga walaupun tak keadaan duduk. Dia gitu. Hak kata sembahyang sunat, kemudian dalam keadaan duduk, separuh pahala ni semai sunat bagi orang yang kuasa. Tapi tak kuasa, pahala samalah macam orang lain, bahkan lebih lagi pahala. Dia uzur pun dia sembahyang sunat. Jadi kita masih lagi bicara berkaitan dengan orang yang kuasa. Dia bicara bab kuasa di sini. Bicara bab kuasa, sama kuasa mana dia kuasa bangun berdiri dan dia kuasa mengekali berdiri, macam orang sihat. Pandai ni. Orang sihat, dia daripada di bawah, dia kuasa bangun sendiri. Dia boleh bangun. Dan juga dia kuasa mengekali berdiri. Ini bagi orang yang kuasa berdiri. Kuasa-kuasa ni siapa ni? Kita letak atas orang semayang lah. Ini orang panggil cakap majazi ni, letak pada makhluk. Kuasa hakiki Allah Ta'ala. Ni. Kalau kita bicara pekoh, tak sebut Allah Ta'ala, tak sebut qada-qadar, sebut orang semayang yang kuasa, orang semayang yang lemah daripada berdiri. Siapa yang kuasa ni? Orang semayang yang kuasa tu lah. Ada kuasa ke manusia ni? Sebab ada orang salah pengajian, cakap sandar kepada makhluk je, syirik lalu dah. Habislah kita pekoh kita ni. Habis orang ustaz mengajar pekoh. Seseorang yang kuasa berdiri, seseorang yang lemah daripada berdiri. Siapa yang kuasa? Seseorang yang semayang tadilah yang kuasa. Oh, kuasa dia. Kan makhluk lemah kan? Itu kata cerita majazi. Letak pada makhluk tak ada salah ni. Ni nak cakap aku syirik kafir. Makhluk syirik kafir. Tak nak kita cerita makhluk ni. Berdiri ni pun manusia yang kuasa. Tadi kita cerita bab qalam mencatat, makhluk juga. Kita cerita bab katib, malaikat yang mencatat di suhuf, makhluk juga. Malaikat yang diserahkan oleh Allah untuk mentadbir alam, makhluk juga malaikat. Itu cakap makhluk tak ada apanya. Tambah kita dalam kitab fiqh ni, hak makhluk belaka dalam kitab fiqh ni. Bak taharah pun makhluk lah, bak taharah. Tak makhluk. Air jadi begitu, air jadi begini, air masuk sesuatu, air jadi berubah, air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari, tu cerita makhluk belaka tu. Air berubah dengan apa? Dengan tanah. Tanah tak boleh merubahkan air. Tanah makhluk tak boleh bekas, tapi sebut tanah. Semua cerita makhluk belaka. Tiba-tiba orang ajaran salah ni, kalau sandar, kalau sebut aku buat. Jadi yang menjadikan tu makhluk syirik. Orang tak lama boleh nyakit lah orang gini. Dia cakap sama je. Dia tak sedar bagian dia cakap. Ini cerita makhluk lah ni. Orang yang kuasa berdiri. Jadi kuasa ni, kuasa pada bangun berdiri dan kuasa pada mengekali berdiri. Ada orang yang dia hanya kuasa kuasa bangun sahaja. Bangun dia kuasa bangun, tetapi dia tak larat nak mengekali berdiri. Ada orang yang nak bangun tak boleh. Tapi apabila tegak, gagah boleh je. Nak bangun tak boleh.
Kan tak ni? Dia begini. Bagi orang yang ghalib, orang yang kuasa bangun, kuasalah mengekali berdiri. Ghalibnya gitulah. Kalau hak tak kuasa nak mengekali berdiri, dia akan cerita di bawah tu, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk sembahyang, maka nak bangun pun lagilah, samalah dia lemah. Maka sembahyangnya duduk. Cuma saya sentuh sedikitnya berkaitan dengan orang yang bangun tak boleh. Tapi kalau berdiri saja, dia boleh mengekali berdiri. Contoh macam orang gemuk. Orang gemuk ni kadang-kadang dia nak bangun tu payah. Nak bangun tu memang payahlah. Tetapi apabila dia berdiri, tak ada apa. Berdiri tak ada apa. Kalau nak berjalan pergi ke mana-mana pun tak apa. Nak duduk boleh duduk atas kursi. Duduk atas latar. Duduk kena panggil krim Dak krim. Krim hot akak. Jangan. Sungguh saya pernah jumpa. Dia duduk atas kursi. Dalam kelas dia duduk kursi. Dia tanya, "Ustaz, saya ni macam mana Ustaz? Saya ni semayang macam mana? Sebab saya ni berdiri gagah sangat." Dia kata. Dia mah mari pun berjalan tak ada tukar pun. Tapi saya kalau duduk latar, minta maaf Ustaz, tak boleh bangun. Dia tak boleh bangun. Dia pun pengong duduk latar tak boleh bangun. Tak apa. Ke Ustaz nak tengok saya duduk latar? Berarti dia duduk latar. Dia duduk latar memang tak boleh bangun sungguh lah. Dia gantung di kursi tu, bukan kursi ringan, kursi ringan terbalik lah. Dia kursi berat dia gantung. Tak boleh nak bangun. Dia kata di rumah dia, kalau duduk latar, anak dia 2-3 orang kena tunjar. Dia kena tunjar, kena jack dia, kena angkat. Itu dia. Dia gitu tunjuk contoh itu latar. Kelas tu kelas lama dah, kelas muslimat. Jadi saya balik lepas tu, macam mana muslimat tolong akad tak tahulah. Apa pula kena kelas tu. Mu tunjar sikit, mu tuah sikit, mu tarik tali ke apa, Allah malam. Dia tu rumah dia anak dia 2-3 orang pun apa? Ada dek. Dia memang besar. Tapi nak kata besar yang pelik tu dah. Bukan kata besar kan dah besar pelik masuk dalam YouTube tu. Dah ni besar biasalah. Orang gemuk sikit. Mana kalau kita tengok dia cerita tu, dia gedok tak boleh bangun. Memang tak boleh bangun. Memang tak boleh bangun. Lepas tu macam mana orang ni nak semayang? Kita kena bicara lain tu. Sebab dia masalah semayang orang uzur ni, dia berlainan keuzuran. Dia kena bicara secara satu-satu. Saya begini, uzurnya macam mana? Ni uzurnya macam mana? Memang saya ada bawa buku berkaitan dengan ni. Panduan tayamum, wudu dan solat bagi pesakit. Ada banyak gambar. Ni hak keluar yakin hak keluar. Ni dia buku-buku ni. Tapi kok mana ni, ini hanya contoh saja. Hanya contoh. Dia sakit ada pelbagai. Ada ni. Dan kita bila ditanya berkaitan dengan saya uzur, yang nak menjawab kena tanya molek. Uzur macam mana, kita tanya molek. Jangan kita mudah-mudah jawab. Sebab dah kita pernah jumpa dah orang uzur seumpama ni. Dia uzur lain walaupun nampak macam serupa. Orang ni lain ni. Kena tanya molek. Jadi saya nak pergi kepada orang yang kesukaran untuk bangun tapi berdiri boleh. Maka wajib dia bangun juga, walaupun dengan berpegang, walaupun dengan dipegang, diangkat, ditolong oleh orang yang lain. Wajib dia kena bangun. Bangunlah, duduklah tepi-tepi dinding, pegang meja, pegang apa pun. Ataupun kena ada anak lah contohnya yang tolong tunjar tak dia lah, tolong tunjar. Bukan tunjar dengan kaki orang tua ni. Mana bahal. Tolong tapu. Tapu. Bukan tapu tu. Tapu ni bukan tape. Tapu. Itu nama kampung tu. Ni apa? Tapu. Mana? Kenapa? Wajib bertolong. Sampai peringkat tolong boleh. Upah, wajib kena upah. Upah yang seumpama. Upah yang sepadan. Ada ni budak tolong sekitar nak sembahyang.
Sekali akak riyah, 2 riyah, 3 riyah. Sekali semayang boleh tak? Sakit orang ni akak orang uzur ni. Padang duduk 2-3 riyah. Padang lah bodoh. Tapi boleh Mak Haji nak suruh akak 20 riyah kali semayang. Memang baik kerak Mak Haji. Upah yang sepadan. Wajib upah. Tapi nak cerita ni, dia wajib bangun walaupun bertolong dengan berpegang, dengan bertukar dengan orang kat. Hanya untuk bangun. Tetapi kalaulah berdiri boleh, tapi kena pegang. Ni pegang di ni, pegang di sesuatu ataupun berdiri, mengekali berdiri boleh, tapi kena ada orang kontrol di belakang. Maka dipanggil uzur dah. Tak wajib berpegang, mai duduk dah. Ada ni. Hak kata wajib berpegang, wajib bertolong hanyalah untuk bangun sahaja. Bila dia bangun berdiri, dia sudah maknanya boleh mengekali berdiri. Dia boleh mengekali berdiri tanpa bertolong, maka dia wajib kena bangun walaupun bangun tu dah kena bertolong. Tetapi kalau untuk mengekali berdiri pun bertolong, maka dia panggil orang ni orang yang uzur, sembahyangnya duduk. Ada. Sebab ada orang dia memang uzur, tapi peseng dia. Orang pertama dia nak berdiri, tapi dia berpegang lah. Dia pegang dia apa-apa, tak ada masalah nak berdiri. Tapi sebenarnya dia sudah tidak, berdiri tu bukan rukun lagi dah. Tapi ada orang tua seumpama tu, orang pertama dia nak takbir nak berdiri, nak niat nak berdiri. Lepas tu baru nak orang kedua boleh dia tak bangun. Tapi nak ceritanya orang pertama tu dia berdiri dah rukun dah. Tapi apa ke? Dia nebeng, dia memaksa diri. Padahal dia nebeng. Ada ni. Tapi nak cerita orang pertama bukan rukun dah. Sebab apa? Sebab nak mengekali berdiri tak boleh, malaikat kena pegang, panggil lemah dah, panggil uzur dah. Tapi kalau dia nak tebeng juga, nak berdiri orang pertama, okey je, tak ada masalah. Kalau tidak mudarat dirilah. Dah dia kata tak orang pertama nak takbir nak berdiri, tapi dia pegang meja. Dia pegang kursi, dia pegang dinding. Memanglah dia uzur dah ni, tapi dia orang pertama nak berdiri. Lepas rokok, lepas tidak turun ke bawah, rakaat kedua Fatihah tak dah, dia tu duduk. Tapi sebenarnya dia duduk daripada awal dah sepatutnya, tapi tak apalah. Tapi nak ceritanya, kalau dia tidak boleh mengekali berdiri melainkan bertolong dengan berpegang ataupun dipegang, maka dipanggil lemah daripada berdiri. Tak syarat berpegang, tak syarat bertolong untuk mengekali berdiri. Dah faham boleh? Kalau hanya bertolong berpegang untuk bangun, lepas tegak kau tak payah bertolong dah, maka dia wajib bertolong untuk bangun. Dia masih lagi berdiri tu rukun. Contoh tak dia? Orang gemuk. Orang gemuk mungkin nak bangun tu dia kena pegang. Dan dia tegak tak apa lah. Tak ada apa-apa dia berdiri tak ada apa-apa. Tapi nak bangun. Tapi kalau sampai peringkat kena sampai ke bertolong sampai ke 3-4 orang tu, kita akan bicara lain pula tu. Nak duduk latar ke, nak duduk atas kursi ke, kita akan bicara. Jadi orang uzur ni semata kursinya macam mana, kita akan bicara. Jangan kita hanya semata kursi tu orang saja. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita ada semata kursi yang sah, ada semata kursi yang tidak sah. Mana yang sah, mana tidak sah. Nak atas kursi kena ambil dia kena belajar ilmu terlebih dahulu. Jangan tu orang semata-mata. Ada semata kursi yang sah dalam mazhab Syafi'i kita, ada yang tidak sah mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali seperti hasil baginya dengan dia berdiri masyaqqah yang sangat yang menghilang, ia akan khusyuk. Wallahu a'lam. Panggilan pun masuk 2 kali dah. Dia tanya tu. Orang nak mengajar pun tak selesa dah jadinya. Sambil-sambil tengok jam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.